Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'usi rahmatan lil alamin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para jemaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berusaha yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah, insya-Allah kita sambung lagi dalam pertemuan kita pada hari ini dan bulan 9 ini, insya-Allah, dalam bab zikir lagi. Tuan-tuan, belum kita habis lagi dalam bab zikir ini kerana pada pertemuan kita yang lalu kita dah bincang bulan lepas tentang mereka-mereka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melupakan zikrullah, yang melupakan zikir kepada Allah. Allah taala akan hantarkan seekor iblis, seekor syaitan, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itulah yang akan jadi qarin dia, teman dia yang rapat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka hari ini kita tengok tajuk berkaitan dengan mudawamatus sufiyah ala zikri. Maksudnya ialah selalu, artinya berterusan ahli-ahli sufi di dalam berzikir, yakni orang-orang yang tuan-tuan nak menyucikan jiwa, nak mentazkiyatun nafs, dia sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Mereka boleh dikatakan tuan-tuan tidak membiar masa kosong berlalu begitu saja, melainkan diisi dengan zikrullah. Wa qad ikhtaru jama'atin min ahli tariqati tasawufi. Sebagian ahli tarikat tasawuf, mereka memilih untuk berzikir dan berkumpul secara beramai-ramai, berzikir secara kuat. Dan ada pula sebahagian tarikat-tarikat, mereka itu memilih untuk berzikir secara sembunyi-sembunyi, secara perlahan, secara slow.
wal jami' 'alal khair, wal jami' 'ala khair, dua-dua di atas kebaikan, tuan-tuan. So ada nak pilih zikir secara kuat, secara berkumpul ramai-ramai, ataupun nak zikir seorang-seorang secara pelan-pelan, itu dua-dua tu bagus, baik. Yang tak baik tak buat langsung, yang tu yang tak mau, no? Wassadat min taraiqihim rahimahumullahu ta'ala. Nah, dua-dua itu berada dalam kebaikan dari Tuhan mereka dan pada kebenaran, di atas tarikat mereka itu. Rahimahumullahu wa nafa'a bihim. Semoga kita mereka diberi rahmat oleh Allah dan memberi manfaat dengan sebab mereka. Jadi tuan-tuan, jadi tak perlu kita nak berkelahi kerana zikir kuat, zikir pelan. Dua-dua boleh. Siapa yang pilih untuk nak berzikir secara slow, secara perlahan, secara sorang-sorang pun boleh. Ada setengah mereka join tarikat, mereka buat perhimpunan zikir, hari zikir seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun sebulan sekali. Zikir yang dibuat secara perkumpulan, di rumah buat sendiri-sendiri pun tak ada masalah. Majlis zikir pun majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kelebihan jenis-jenis zikir yang lain. Pertama sekali tuan-tuan, la ilaha illallah. Nabi sebut perlebihan kita menyebut la ilaha illallah itu di dalam satu hadis, afdalu zikri la ilaha illallah. Itu hadis dia tuan-tuan. Seafdal zikir ialah la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i. Kemudian tuan-tuan, hadis yang lain pula, Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik perkataan yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Ini nak bagi tahu kat kita kelebihan menyebut la ilaha illallah itu suatu yang amat besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita nak galak orang untuk nak mula zikir, kadang kita patut baca hadis sahih riwayat Imam Nasa'i itu, tak perlu ada tambahan yang lain. Kita kadang tuan-tuan, afdalu zikri kita campur dengan ayat Quran sikit, hadis sikit. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Patutnya tuan-tuan, afdalu zikri la ilaha illallah, ya. Tu hadis dia. Hadis nak galakkan orang supaya berzikir. Kita nak mulakan zikir tahlil tu, selalunya kita sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sebaik-baik zikir, ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia di antara, tak ada dalam hadis lah, tetapi itu campuran antara ayat Quran dalam surah Muhammad dengan hadis Nabi. Kita campur dua tu, kita pergi sebut seafdal zikir ialah bukan la ilaha illallah hidayah. Dia kata ialah ketahuilah olehmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tuan-tuan, yang tepatnya kalau kita nak ajak orang zikir, terus kita baca hadis afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Itu yang kita ajak mereka untuk mula berzikir dengan la ilaha illallah dalam tahlil. Itu yang lebih tepat tuan-tuan. Daripada kita duk gabung ambil tak mana pun tak tahu riwayat mana tu, tak ada. Jadi tuan-tuan, yang ni ada riwayat Imam An-Nasa'i, hadis yang sahih. Baca hadis tu untuk memulakan kita punya zikir la ilaha illallah tu. Ataupun baca hadis yang Nabi sebut tadi tu. Yang kedua tadi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli
la ilaha illallah. Dan ulama-ulama Indonesia tuan-tuan, antara yang ke Zainuddin MZ, dia nak ajak orang zikir, dia baca hadis ni. Dia kata qala Rasul afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dia mula hadis tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita try untuk melazimkan yang betul, membetulkan yang lazim. Wa qala alaihi salatu wassalam, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu kata Allah, kata hadis kursi lah, hadis kursi Allah Ta'ala sendiri. Jadi disandarkan kata-kata ini kepada Allah, tapi dia daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia maksud daripada Allah. Nabi lafazkan saja dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis kursi. Hadis kursi ni maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah itu perisaiku, pelindungku, perisai lah kita kata. Dan siapa yang masuk dalam perisaiku, dia aman daripada azabku. Tu besar lah. Kita sebut la ilaha illallah tu aman daripada azab Allah. Tu kelebihan dia tuan-tuan. Ni hadis apa ni? Di dalam satu riwayat dalam kitab Al-Qab, Imam Syirazi dia bawa hadis ni. Hadis kursi, iaitu la ilaha illallah ini benteng Allah kata. Siapa yang masuk dalam benteng perisai, dia aman daripada azabku. Jadi Allah umpamakan la ilaha illallah tu sebagai benteng perisai yang dapat menembokkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya besarlah tuan-tuan kalimah la ilaha illallah ni lah. Dia berat dia tuan-tuan, berat. Dalam hadis lain tuan-tuan, amalan tak ada melainkan la ilaha illallah yang dia biasa sebut. Lalu ditimbang amalannya dengan 99 amalan kejahatan. Satu buku kejahatan dia tu seluruh mata memandang, satu halaman, satu lembaran buku tu, saya buka satu muka surat tu, satu mata memandang, seluas mata memandang. Buku yang tulis 99 dosa, 99 kitab dosa dengan satu kad. Ini dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, hadis sahih Nabi Muhammad bercerita. Nabi kata satu masa di akhirat nanti, seorang itu dia ada hanya amalan la ilaha illallah. Amalan la ilaha illallah ini sebesar kad pengenalan ya kot. Pendek ya. Ditimbang dengan 99 buku dosa, diletakkan satu kad itu tiba-tiba lebih berat kad daripada 99 buku yang tebal-tebal, yang besar-besar. Tu dia tuan-tuan. Apa dia kad itu? Bitaqah. Kad itu adalah la ilaha illallah yang dia tu pernah sebut, yang dia pernah lafazkan di dunia. Tu kawan hak penuh dengan dosa tadi. Jadi tuan-tuan, dalam hadis tu dia punya pengajaran, abang kata la ilaha illallah tu berat di sisi Allah SWT. Dan yang kedua, tak boleh kita duk buat mudah. Tak apalah, la ilaha illallah saja, tak apa, tak buat amal, tak apa. Tu kawan tu boleh. Kawan hadis tu kata, kawan tu tak tahu siapa dia. Kita ke siapa ke tak tahu, wallahu alam. Jadi jangan buat mudah. Bukan semua dapat lagu tu.
yang kata seorang yang dapat itu terlepas daripada azab kerana dia bawa la ilaha illallah sebesar kad, itu pun ya kita tak tahu siapa yang nak dapat habuan tu. Wallahu a'lam. Jadi tak boleh duk pi guna hadis tu untuk kita buat mudah. Tak apa, tak mayang tak apa, nah, tak tutup aurat pun tak apa, tak puasa pun tak apa, semayang pun cincai-cincai pun tak apa, nah. Mana boleh tuan-tuan? Sebab kita tak tahu siapa dia yang Allah Ta'ala nak bagi anugerah macam tu. Seorang tu siapa dia? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu maksud dia yang kita dapat pengajaran, bukan pengajaran halal nak bagi mudah kita, tapi pengajaran yang kita ambil ialah nak bagi tahu kata besar dan beratnya nilai la ilaha illallah, tuan-tuan. Nah, kemudian hadis yang lain, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu, kata Nabi. Jadi tuan-tuan, iman pun kena renew, bukan takat pasport pula, IC pasport, lagi kena renew, lesen kena renew, tauliah mengajak pun kena renew, tuan-tuan. Ustaz baru pergi renew dah 5 tahun tambah dulu renew RM50 5 tahun, okey dia tak mahal sangat no. Dulu tak kena duit, pasal lah kena duit sikit 50 buat kad untuk lesen nak berkuliah tauliah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu kata kena renew 5 tahun sekali kalau dalam bab tauliah ni. Jadi tuan-tuan, iman pun kena renew, perbaharui selalu iman kita. Dengan cara macam mana? Nabi kata aksiru min qawli la ilaha illallah, perbaharui iman kamu dengan memperbanyakkan sebut la ilaha illallah. Paling koman pun tuan-tuan 100 kali pun boleh dah sehari semalam tu. Kalau kita tuan-tuan malas-malas pun bagi ada lah la ilaha illallah 100 kali. Paling baik 100 pagi 100 petang, tu bagus, nak bagi mudah sebut waktu nak mati nanti. Amalan antaranya dia suruh sebut pagi 100, petang 100. Pasal apa yang kita nak sangat sebut di akhir kalimah kita dekat nak mati la ilaha illallah? Sebab ada hadis, siapa akhir kalimah dia la ilaha illallah masuk syurga. Wa in zana wa in saraq, walau dia pernah berzina, walau dia pernah mencuri. Dia pernah mencuri, dia pernah berzina, tapi nak mati dia boleh sebut la ilaha illallah. Lepas dia sebut la ilaha, habis nyawa dia, tu ahli syurga. Dia kata dia dulu pernah mencuri, dia dulu pernah berzina. Tak usah kira dulu, kira ending. Kalau ending dia boleh sebut, mana taubat dia Tuhan terima, dosa zina dia Tuhan ampun, dosa mencuri dia Tuhan ampun. Kalau tidak, masakan dia boleh sebut la ilaha illallah nak mati. Maknanya taubat dia sudah diterima, dia boleh sebut. Tak usah cerita soal dia rekod dia latar belakang dia, cerita-cerita lama, sejarah silam dia, susah cerita lah. Sebab kerana kalau dia boleh sebut la ilaha illallah nak mati, lepas dia sebut mati, hilang, orang kata apa, habis nyawa, maka itu tanda dia ahli syurga. Nabi sebut. Sebab bukan semua yang mati, 99 orang mati, seorang pun tak ada yang sebut la ilaha illallah. Sepanjang kita duk jumpa orang mati, adik-beradik kita, tok nenek kita, mana ada kita jumpa yang sebut la ilaha illallah lepas tu mati? Tak ada. Sebut dengan fasih, dengan lancak. Tu kata bukan senang nak dapat sebut di akhir kalimah, akhir kalam kita ketika nak menghadap Allah Ta'ala dengan penutup la ilaha illallah. Habis sebut, padam. Itu cukup cantik.
man akhiru kalamihi 'inda intihai ajalihi qawla la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya ketika nak menghadap Tuhannya dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Jadi tuan-tuan, tu jaminan Nabi kepada orang yang di dunia lagi tahu dah tempat dia dalam syurga. Sebelum mati tahu dah tempat dia dalam syurga. Anda seperti Nabi jamin 10 sahabat yang dapat syurga, sebelum mati depa tahu dah depa tu ahli syurga. 10 sahabat yang dijamin syurga, tuan-tuan. Dalam 10 sahabat tu masuklah Zubair bin Awam. Dikata Awam ni perasan dengan dia kedip-adik dengan isteri Nabi Khadijah. Dia sebelah Khadijah. Jadi Zubair ni kira macam adik-adik sebelah isteri Nabi Khadijah. Dan belah Nabi pun kena, sebab Khadijah dengan Nabi pun dia bersatu di Tok Wan yang keberapa tau. Mereka satu Tok Nek, satu Tok Chai kot dengan Khadijah. Qusay tu dengan Khadijah pun daripada keturunan Qusay, dan Nabi pun daripada Qusay juga. Jadi tuan-tuan, bukan orang lain, adik-beradik juga. Dan kalau di segi Zubair, tuan-tuan, nama Zubair bin Awam ni, dia dengan Nabi jadi berah ya. Sebab Nabi ambil adik Aisyah, dia Zubair tu ambil Asma. Asma tu anak Abu Bakar, biras Nabi. Jadi biras Nabi, tuan-tuan, dia antara sahabat yang dijamin syurga. Zubair bin Awam. Baik. Kemudian tuan-tuan, ni Ustaz Abang kata yang dalam hadis perbaharui iman dengan menyebut la ilaha illallah, dan kita kait tadi la ilaha illallah masuk syurga. Tu besar dia punya kalimah. Jadi sebut, mudah-mudahan niat kita duk sebut selalu-selalu di waktu kita duk hidup ni, waktu kita duk sehat ni. Mudah-mudahan waktu kita nazak nak mati tu, kalimah ini keluar dengan lancar dan fasih, tanpa sangkut-sangkut, tanpa tersekat-sekat, waktu kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata amin, amin ya Rabbal alamin. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia buat mai satu hadis pula. Dia ni dua, dalam hadis ni 3 kelebihan zikir. Yang tadi semua satu saja, la ilaha illallah saja. Dalam hadis yang akhir kita nak baca ni tuan-tuan, dalam bab la ilaha illallah, dia gabung 3, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. 3 kelebihan zikir ni, iaitu qala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah nisful mizan. Kita sebut subhanallah, pahala dia separuh timbangan. Separuh timbang. Mana kita sebut subhanallah tu memenuhi separuh timbangan. Allah Ta'ala siap neraca, tuan-tuan. Dalam neraca tu dia ada pinggan atau mangkuk dia tu, macam kita duk timbang dulu-dulu ni. Jadi separuh mangkuk tu, mangkuk yang diletakkan di atas neraca, di atas timbang, alat timbang. Jadi subhanallah separuh. Walhamdulillah tamla'uhu. Kita sebut pula alhamdulillah memenuhi timbangan, memenuhi mangkuk timbang tu. Wala ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun. Kita sebut pula la ilaha illallah, kata Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi, tiada hijab yang menghalanginya dari Allah. Maknanya orang yang sebut la ilaha illallah direct boleh minta kepada Allah, direct boleh berdoa, minta
lindung, minta dapat, tuan-tuan. Tak perlu duk ada perantara-perantara. Sebab Allah kata, siapa sebut la ilaha illallah, tidak ada hijab antara dia dengan Tuhan. Tiada hijab antara orang tu dengan Allah. Dia boleh sudah menjadi hamba Allah, dia sudah dekat dengan Allah. Dia sebut la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala terus akan jawab panggilan dia, doa dia, permintaan dia. Itu maksudnya orang sebut la ilaha illallah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita berzikir, lepas tu kita doa. Sebut la ilallah 100 kali dulu, kadang 50 kali, kadang tahlil ringkas kita sebut 30 kali ke 50 kali. Lepas tu baru kita doa. Maknanya kita dah ada lesen, iaitu tidak ada hijab. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, kita sudah tidak ada hijab antara Allah dengan kita. Tidak ada halang, tidak ada penghalang. Makna cepat untuk Allah Ta'ala nak terima doa kita. Jadi zikir la ilaha illallah dulu banyak-banyak, insya-Allah. Lepas pada tu kita tadah tangan doa, Allah akan perkenankan doa kita. Berdasarkan kepada hadis ni, tuan-tuan, riwayat Imam Tirmizi. Baik. Kemudian lafaz-lafaz yang lain, tuan-tuan, yang boleh kita guna dalam zikir juga ialah yang seterusnya, ialah 4 sekawan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu 4 ini pun termasuk di dalam zikir yang afdal, zikir yang paling afdal. Di antaranya bahkan ada dinamakan juga al-baqiyatus salihat. Dipanggil baqi-baqi salih. Amalan-amalan salih adalah 4 itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi SAW kata 4 itu adalah khairul kalami wa ahabbahu ilallah. Dan dia merupakan, tuan-tuan, Nabi kata semua itu adalah sebaik-baik kalam, sebaik-baik kalimah, sebaik-baik perkataan. Wa ahabbahu ilallah, dan dia sekasih-kasih perkataan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, la an aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Semoga aku lebih suka menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menyebut perkataan 4 ini lebih menggembira dan menyukai aku daripada apa-apa yang terbit matahari atasnya. Itu dia. Nabi kata sebut 4 perkataan tu lebih baik daripada apa-apa yang matahari terbit atasnya. Jadi tuan-tuan abang kata apa? Sebaik-baik perkataan 4 perkataan itu, Nabi kata seronok timbul hari baru, matahari cerah menyinari semua benda-benda yang ada atas bumi. Itu satu seronokan, kegembiraan. Tapi Nabi kata sebut 4 benda tu lebih aku gembira lagi, lebih menyeronokkan aku lagi, lebih mengembirakan aku lagi, lebih menceriakan Nabi, lebih membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, jadi kita boleh sebut yang tu, tuan-tuan. Kita telah mengembirakan Nabi lah. Kita sebut sebagai umat Muhammad, kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita telah buat satu benda yang menyeronokkan dan menyukakan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Jadi tuan-tuan, nak bagi Nabi suka kat kita, sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pun seronok pasal apa tuan-tuan? Kita nak hibur Nabi, nak seronokkan Nabi, tak ada jalan lah. Hak dia bagi tahu tu lah. Nak pergi duduk dekat dia, nak khidmat kat dia, tak boleh dah, dia tak ada dah. Jadi kita buat cara yang dia suruh ni tuan-tuan, amalkan. Rajin sebut 4 perkataan, zikir 4 sekawan, tambah satu lagi jadi 5 sekawan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi selalu kita baca juga yang tu tuan-tuan. Dalam sembahyang raya kita pun kita tambah yang tu. Kita sebut takbir, diselangi dengan tahmid, takbir, tasbih, tahlil dan juga qawalah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita buat di rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih sekali, semua tu 5 sekawan tu. Rakaat yang kedua kita tasbih takbir 5 diselangi dengan tasbih tahmid takbir semua sebanyak 4 kali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, termasuklah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung lagi. Al-arba' min man qalahunna, 4 perkataan siapa sebut 4 itu, ghurisat lahu bikulli wahidatin minhunna syajarah. 4 benda ni tuan-tuan, 4 perkataan ni kita sebut, akan ditanamkan untuk orang yang sebut itu, ditanamkan kepadanya 4 pokok di dalam syurga. Subhanallah sepokok, alhamdulillah sepokok. Siapa tanam? Allah lah. Urisat, ditanam untuknya, ditanam lah pokok untuknya 4 pohon dengan 4 perkataan itu tuan-tuan. Itu hadis riwayat Imam Tabrani. Maksudnya ditanam di mana tu, lahu tu ai fil jannah, yakni ditanam di dalam syurga. Jadi tuan-tuan balik boleh ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.